sebelum ini. Tapi ini ke Makkah dulu. Okey. Okey ya. Kita akan pindah ke bahagian kedua, iaitu berkenaan dengan dam dan denda. Ini secara ringkas sahaja. Ada isi kandungannya, ada pengertian dam dan jenis-jenis dam. Dam ini ada 4 perkara. Ada banyak, 4 perkara saja. Apakah dibayar? Kalau buat ani, apakah dibayar? Itu tuh perbincangannya di sini. Okey. Dam dalam ibadah haji dan umrah ialah denda yang dikenakan ke atas orang yang mengerjakan haji dan umrah kerana meninggalkan salah satu perkara wajib haji yang 6 itu, atau kerana melakukan perkara-perkara yang dilarang semasa berihram. Jadi di sini dia menyebut berkenaan dengan sama ada berdosa ataupun tidak. Kalau sekiranya dilanggar ataupun ditinggalkan dengan sengaja dan bukan dengan sengaja dan bukan dengan sebab-sebab yang tertentu, maka pada waktu itu berdosa. Biasanya saja pelanggaran itu baru berdosa. Tapi kalau sekiranya ia melanggar dengan sebab-sebab tertentu, contohnya memakai mask bagi mini-mini pada musim Covid, satu, ia sudah melanggar, tapi dengan sengaja, memang sengajalah. Dengannya ia ada sebab kenapa ia memakai. Maka pada waktu itu dam tetap dam, tapi berdosa tidak. Itu ia punya kira-kiranya. Okey. Jenis-jenis dam ada 4 saja. Ada namanya dam tertib dan takdir, dam tertib dan ta'dil, takhir dan ta'dil, takhir dan takdir. Okey, kita ambil satu-satu. Dam tertib dan takdir ini dikenakan membayar kerana melakukan salah satu daripada perkara-perkara yang berikut. Dam ini dikenakan membayar kerana melakukan salah satu. Yang pertama, membuat ihram haji tamattu. Kalau katanya sedang menggunakan haji tamattu, katanya akan dikenakan membayar dam juga. Bukannya haji tamattu ini salah, lurus. Kayaknya ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebabnya. Antaranya sebabnya ialah kalau katanya itu umrah bukan pada musim haji, ada 4 syarat nih. Satu, kalau umrah itu dilakukan, umrah haji itu dilakukan bukan pada musim haji tadi. Satu. Yang kedua, ini sudah tadi kalah nih. Bukan orang yang tinggal di sana, di Makkah. Tadi bukan orang Makkah, orang Brunei. Tetaplah bayar dam. Mau tidak mau mesti bayar. Yang ketiga, sama juga pasal umrah dan balik semula ke Mikat. Tapi so far tidak dapat kita dielakkan, mesti juga akan membayar dam. Ini membayar dam. Hanya tinggal package itulah, sama ada ia masuk dalam harga package sudah ataupun tidak, itu saja lagi. Jadi selepas saja bis kita kadang menunaikan umrah haji, bis kita akan ke Delagau untuk mewakilkan membayar dam ini. Jadi kepada Delagau, itu kebiasaannya lah. Yang kedua, membayar ihram haji qiran pun sama. Satu jenis haji saja yang tidak dikenakan membayar dam ini, yaitu haji ifrad. Haji ifrad yaitu tunaikan haji dulu baru umrah. Yang ketiga, luput wukuf di Arafah padahal setelah berihram. Ia sudah berniat, tapi ia tidak berada di Arafah. Yang keempat, meninggalkan pekerjaan wajib melontar jamrah. Meninggalkan pekerjaan wajib melontar jamrah. Dia yang melontar, balik dia terus, ataupun mesti jual. Dan seterusnya, meninggalkan wajib bermalam di Muzdalifah. Bukan pada waktunya. Artinya contohnya tadi ia datang pukul 9, keluar pukul 10. Dia kata tadi 10.30 baru tadi kira. Pukul 10 keluar ia sudah daripada Muzdalifah, pada waktu itu dah ia mesti dikenakan membayar dam. Yang seterusnya, meninggalkan wajib bermalam di Mina. Dia bermalam di Mina, pulang alik dari hotel. Ini pun mesti bayarlah. Tidak berihram di miqat, tadi bagi orang yang haji, umrah. Meninggalkan tab haji pun ini juga boleh. Kadang-kadang ada orang ia berniat ihram ini
masih sampai di Arafah. Ada jenisnya manusia cuma itulah. Ini manusia yang mengambil kesempatan. Contohnya driver. Oke, driver. Kadang-kadang orang ini mengambil kesempatan nih. Datang ya macam si Badar, membawa mengangkat barang tahap macam-macam. Tapi rupa-rupanya akan mengambil kesempatan untuk naik haji. Okey, itu kalau masalahnya naik haji. Tapi bila yang berniat, itu dah waktunya di Arafah. Tapi paksa saya membayangkan dalam keadaan dia di ihram bagi lelaki lah. Ada situasinya saya pernah melihat. Okey, meninggalkan tawaf wada sama juga. Jadi apakah akan dibayar ni? Barang siapa yang melakukan salah satu perkara di atas, wajiblah dia membayar dam atau denda, iaitu dengan menyembelih seekor kambing. Ini pertama. Kalau ia tidak mampu, hendaklah berpuasa 10 hari, iaitu 3 hari dikerjakannya di Makkah dan 7 hari lagi dikerjakannya di negerinya sendiri manakala pulang ke kampung nanti. Ini caranya lah. Seekor kambing lebih kurang dalam 300 kah riyal kalau silap. Tak, 500 riyal. Kalau di Brunei 100 kan 200. So 2 dalam 500 campur profit betul. Apakah profit atau untung? Okey, orang uruskan lagi kerja apa? Yang kedua, ialah dam tertib dan ta'dil. Dam ini dikenakan membayar kerana melakukan salah satu daripada 2 perkara. Satu, ada 2 saja. Melakukan persetubuhan yang merusakkan haji. Kalau melakukan persetubuhan, memang terus merusak haji kata ni. Nauzubillah min zalik. Yakni persetubuhan yang dilakukan sebelum tahallul awal. Tadi ada 2 jenis tahallul kan? Kalau kata ni jemaah Brunei, maksudnya sebelum tahallul awal ni sebelum tawaf. Sebelum tawaf dan sebelum tawaf. Maka wajibnya ia membayar dam dengan apa? Menyembelih seekor unta. Ada harga-harganya ni seekor unta di dalam Islam. Sekiranya tidak mampu menyembelih seekor unta, menyembelih seekor lembu. Jika anda berkuasa juga 7 ekor kambing. 500 kali 7. Banyak kan? 3,500. Sekiranya tidak mampu, wajiblah membeli makanan dengan nilai harga unta, kemudian dibahagikan kepada fakir miskin yang berada di Makkah. Dan jika tidak mampu juga adalah berpuasa mengikut bilangan hari yang dikiranya, mengikut jumlah cupak makanan yang dapat dibeli dengan harga nilaian seekor unta, yaitu 1 cupak menyamai 1 hari. Apa yang penting yang tadi buat? Atau saja. Itu dah. Yang penting jaga benar-benar, jangan melakukan persetubuhan yang merusakkan haji ini, yaitu persetubuhan yang dilakukan sebelum tahallul awal. Okey. Yang kedua, dipanggilnya dam ihsar, terkena tahan di tengah jalan. Ini ada mungkin kemungkinan kita ni sudah berniat ihram ni apa semua itu ni, tapi tidak dapat masuk ke Makkah contohnya. Yaitu manakala seseorang itu berniat ihram, berniatnya sudah, niat haji sudah, kemudian ditahan dari masuk ke Makkah sebab musuh dan atau sebagainya. Apa saja sebabnya lah. Apa saja sebabnya tidak dapat masuk. Maka pada waktu itu cuma yang akan itu ni dendanya adalah dengan melaksanakan dam ihsar. Apa dibuat? Setelah keluar dari Makkah 2 marhalah, lebih daripada 91 km atau lebih, atau setelah sampai ke tanah air pun boleh menyembelih seekor kambing dan baru bercukur, baru terbuka ikat ihram dengan niat tahallul, dan daging semuanya itu dibagikan kepada fakir miskin tempatan. Ini yang pertama. Jika anda mampu, hendaklah membeli makanan dengan nilai seekor kambing dan bercukur atau bergunting dengan niat tahallul, dan makanan itu dibahagikan kepada fakir miskin. Jika tidak mampu juga, hendaklah berpuasa beberapa hari sebanyak bilangan cupak makanan yang dapat dibeli dengan nilai seekor kambing. Yang penting masih jualan harga kambing. Dengan berpuasa dan bercukur atau bergunting di tahallul ihsar itu, maka terhasillah tahallul sekalipun bilangan hari puasanya belum selesai. Okey. Jadi kalau orang itu kena tahan, tidak dapat masuk Makkah, ia sudah berniat ihram, ia sudah memakai kain ihram, patang larang pun berjalan sudah. Jadi cuma letakkan tahallul ni. Jadi itu ni ceritanya.
Jadi balik ia semula ke tempatnya, dan ia pun menyembelih seekor kambing kalau mampulah. Barulah ia dapat bercukur ataupun berjugul dengan niat tahallul. Okey. Yang ketiga, dam takhir dan ta'dil. Dam ini dikenakan membayar kerana melakukan salah satu daripada perkara-perkara berikut.